Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sandiwara Semasa PAS, itu tajuk utama hari ini. Saya bersama Parti Islam se-Malaysia PAS sejak lebih 37 tahun, yaitu dari tahun 1978 hinggalah tahun 2015, kata ahli parlimen ini. Kemudian saya memilih untuk bersama Parti Amanah Negara. Amanah yang kita semua tahu lahir dari pergolakan yang berlaku dalam PAS, kata ahli parlimen ini. Siapakah ahli parlimen ini? Saudara-saudara sekalian, ahli parlimen yang mendedahkan apa yang berlaku di dalam isu ini ialah Mat Sabu, yang juga merupakan Presiden Parti Amanah Negara pada waktu ini. Beliau mendedahkan sandiwara semasa PAS. Ini rahasia besar yang tidak pernah orang tahu. Semasa dalam PAS, kata Mat Sabu, saya diajar oleh ulama PAS bahwa perbezaan antara PAS dan ulama bukan setakat perbezaan politik, tetapi ia telah sampai ke peringkat perbezaan akidah. Saya yang begitu cetek dalam pengajian agama telah mempercayai bulat-bulat hujah yang digunakan oleh ulama PAS ketika mengkafirkan UMNO. Pada waktu itu saya merasakan tiada hujah lain yang boleh mengatasi hujah ulama PAS, sehingga hubungan saya dengan ahli keluarga saya yang pro UMNO menjadi renggang. Saya masih ingat ketika ke Terengganu untuk berceramah atau menghadiri program PAS, saya hanya bersembahyang di Masjid Rusila atau Masjid Batu Enam saja. Kerana bersembahyang di belakang imam yang pro UMNO adalah tidak sah dan haram hukumnya. Penglibatan saya dalam politik bermula dari era pemuda. Kemudian ke jawatan kuasa PAS Pusat sebagai naib presiden dan timbalan presiden PAS. Dahulu dalam pemilihan PAS, selalunya yang akan mendapat 10 undi tertinggi adalah dari kalangan aktivis PAS yang paling kuat menentang UMNO, sama ada yang berlatar belakang profesional ataupun golongan ustaz-ustaz. Yang selalu dapat undian tertinggi adalah seperti Dr. Hatta Ramli, Arwah Salahuddin Ayub, Ustaz Idris Ahmad, Mazlan Aliman, Khalid Samad, Zulkifli Ahmad, dan lain-lain lagi. Tetapi pada tahun 2013 hingga 2014 kita sudah dapat mengesan pertemuan sulit beberapa ustaz PAS dengan pihak UMNO, sehinggalah ada yang mengaku telah menerima wang daripada UMNO. Maka selepas itu berlakulah pertemuan fikrah dalam PAS yang dipanggil kumpulan ustaz dengan kumpulan aktivis profesional PAS. Dalam muktamar ke-15 PAS berlaku swing vote, di mana sekumpulan aktivis dan profesional dikalahkan setandan oleh ustaz-ustaz PAS yang pro-UMNO. Kalah menang dalam pemilihan adalah perkara biasa, tetapi belum pernah berlaku penolakan secara berkumpulan seperti muktamar di Kuala Selangor itu. Pada hari yang sama juga, PAS telah memutuskan hubungan dengan DAP. Saya nak sebut di sini kata Mat Sabu. Ahli-ahli amanah atau umat Islam jangan gusar dan jangan resah gelisah di atas tuduhan PAS, sebab tuduhan atau gelaran yang dikeluarkan oleh PAS hanyalah bersifat semasa dan untuk kepentingan politiknya saja. Kami yang telah tertipu kononnya perbezaan dengan UMNO itu adalah perbezaan akidah. Tetapi ternyata ia adalah permainan untuk mengekalkan sokongan orang Melayu kepada PAS. Kita dapat lihat selepas DAP diceraikan dan PAS keluar dari Pakatan Rakyat, pada waktu itu PAS terus kekal dengan kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, walaupun DAP berada di dalamnya. Ada pula hujah lain digunakan untuk menghalalkan tindakan mereka supaya terus berada dalam pemerintahan di negeri Selangor. Tidak lama kemudian PAS berpisah pula dengan PKR dengan alasan yang begitu rapuh dan tidak langsung memberi hujah. Kenapa perlu berpisah dengan keadilan? Paling mengejutkan, selepas PAS berpisah dengan DAP dan PKR, PAS bersama pula dengan UMNO di dalam Muafakat Nasional.
Pemimpin PAS mengatakan hubungan baru PAS UMNO itu adalah anugerah Allah. Artinya selama ini istilah UMNO itu kafir, sembayang dua imam dan sebagainya, sehingga ada kes dibawa ke mahkamah hanyalah istilah semasa untuk mengaut sokongan politik, bukannya pegangan akidah. Justru ahli amanah dan umat Islam di negara ini, kata Mat Sabu, janganlah terpedaya lagi dengan permainan PAS, kerana semua hujah mereka hanya sandiwara dan boleh berubah pada bila-bila masa. Misalnya, apabila nak bekerja sama dengan DAP, PAS gunakan formula agree to disagree, setuju untuk tidak bersetuju. Tetapi apabila dah berpisah dengan DAP, timbullah semula dakwaan bahawa DAP itu komunis, DAP nak tubuh negara Kristian dan sebagainya. Inilah propaganda yang dimainkan PAS terutamanya pada waktu ini. Sedangkan dahulu waktu bersama DAP, Presiden PAS sanggup turun berkempen di Teluk Intan untuk memenangkan wakil DAP. Tetapi apabila Presiden PAS bersama MCA, beliau turun pula berkempen untuk calon bukan Islam di Tanjung Piai. Johor dengan pantunnya yang agak terkenal yang berbunyi, mari kita pergi ke Dumai dengan kereta. Keluarlah mengundi beramai-ramai, undi MCA kawan kita. Banyak sudah bukti bahawa fatwa PAS boleh diubah sesuka hati demi untuk menghalalkan sesuatu tindakannya. Misalnya, bila nak larang ahli PAS turun berdemonstrasi, mereka guna dalil, jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tetapi apabila nak kerah ahli PAS untuk turun demonstrasi, mereka guna pula dalil, berjuanglah ke jalan Allah dengan harta dan nyawamu. Amalan mengeluarkan fatwa sesuka hati inilah yang akan merosakkan negara, seperti mana yang Tan Sri P. Ramlee pertontonkan dalam filem Musang Berjanggut dulu. Berdasarkan semua insiden ini, maka bolehlah kita simpulkan bahawa segala tuduhan dan persepsi yang cuba dimainkan oleh PAS hanyalah suatu sandiwara politik. Fatwa politik mereka boleh berubah bila-bila masa yang mereka suka. Begitu jugalah apabila hari ini PAS menyatakan sokongan kepada Najib Razak. Ini hanyalah sandiwara untuk menarik sokongan Melayu. Tidak mustahil suatu hari nanti PAS akan membuang Najib jika beliau tidak lagi menguntungkan politik PAS. Akhir kata Mat Sabu, saya ingin menyeru kepada ahli amanah dan seluruh umat Islam di negara ini untuk terus berpadu tenaga, memperjuangkan Islam sebagai agama yang membawa rahmah kepada semua, bersatu hati membela golongan yang tertindas, serta bersama menolak politik kebencian. Usahlah terpedaya dan termakan dengan sandiwara semasa PAS. Ditulis oleh Muhammad Sabu, merupakan Presiden Parti Amanah Negara. Sebelum kita berpisah, apa pula komen anda untuk kali ini? Uday B2024 kata, sudah masanya kerajaan khususnya ROS mempertimbangkan semula nama parti PAS itu. Wujudnya perkataan Islam pada nama parti itulah dimanfaat oleh pemimpin-pemimpin PAS secara tidak wajar, katanya. Mereka memberikan gambaran seolah-olah PAS adalah Islam dan Islam adalah PAS. Ini adalah naratif yang salah, dangkal dan mengelirukan. Pemimpin-pemimpin PAS secara melulu dan tidak beretika mengeluarkan pendapat sebagai fatwa. Ini mendahului peranan Majlis Fatwa. Dicadangkan Majlis Fatwa ambil inisiatif untuk memperbetulkan kekeliruan ini. Di negara-negara lain, contohnya Indonesia, perkataan Islam tidak dibenarkan digunakan pada nama parti. Saya adalah seorang bekas ahli PAS, kata Uda B2024. Seumur hidup sehinggalah tahun 2015. Memang betul seperti yang didedahkan oleh YB Abang Mat Sabu. Ahli-ahli PAS sering didoktrin melalui ceramah dan kuliah-kuliah di masjid dan surau yang pro-PAS agar terus menurut sahaja arahan dan pandangan pimpinan PAS tanpa mempersoalkan adakah semua saranan dan arahan itu betul. Kalau kita bertanyakan dalil-dalil atas sesuatu,
ayahanda, kita akan terus dicop sebagai menentang ulama dan keluar dari jemaah. Kadang-kadang ditakutkan dengan ancaman terkeluar daripada Islam. Kebanyakan ustaz-ustaz yang mengajar di kuliah-kuliah masjid dan surau adalah propas. Begitu juga dengan majoriti EJK masjid dan surau, katanya kebanyakannya adalah propas. Ini adalah realiti dalam masyarakat kita sampai sekarang, katanya lagi. Apatah lagi majoriti kaki tangan kerajaan Melayu Islam sekarang ini juga propas. Oleh yang demikian, deep state itu adalah suatu realiti. Pendedahan yang didedahkan oleh YB Abang Mat Sabu ini adalah suatu yang perlu diberi perhatian. Kefahaman tentang fahaman Khawarij yang sedang disemai oleh aktivis-aktivis PAS perlu ditentang dan diberi pencerahan sewajarnya. Mengharapkan JAKIM dan majlis-majlis agama negeri untuk bertindak adalah sudah terlambat. Banyak kaki tangannya adalah propas. Sabas YB Abang Mat Sabu kerana menulis tentang hal ini. Terima kasih, katanya. Orange Pionex 8087 pula menulis bahawa sewaktu saya di sekolah dan tiada ilmu politik, saya menyokong PAS atas dasar perjuangan Islam. Selepas belajar di universiti di luar negara dan ada sedikit ilmu politik, saya masih menyokong PAS, katanya. Dengan terlibat penganjuran aktiviti PAS selepas saya bekerja, saya masih menyokong PAS. Kerana percaya dengan keikhlasan ustaz yang zuhud masih berjuang tanpa habuan atau ganjaran. Semuanya musnah akibat satu peristiwa di Jeli, Kelantan, di mana tanah penduduk kampung yang turun-temurun diusahakan diceroboh. Dengan pokok buah-buahan yang berbuah ditebang dan kolam ikan yang ada ikan ditimbus kerana pejuang PAS inginkan tanah tersebut. Tersentak saya mula meneliti tindak tanduk politik PAS, katanya. Semakin lama semakin jelas dan semakin faham. PAS parti politik. PAS mempergunakan agama untuk kepentingan politik, katanya lagi. PAS bukan memperjuangkan Islam syumul yang diajar peringkat usrah-usrah. Maka tindak tanduk PAS adalah tindak tanduk politik, bukan tindak tanduk Islam. Nas dari segala sumber dipetik jadi pemanis mulus, penghalal cara, kata beliau. Saya ulang dengan yakin, PAS adalah parti politik, katanya. Kalau Anda malas berfikir dan menyerahkan kepada pimpinan PAS untuk berfikir untuk Anda, dengan ilmu yang Anda ada, maka Anda bersubahat dengan kumpulan parti politik ini, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini, lengkap dan hebat penerangan daripada Mat Sabu ini tentang sandiwara semasa PAS. Lakonan PAS terbongkar. Kita jumpa lagi.